wanita, keluarga dan masyarakat kerana berjaya membentangkan IUU anti gangguan seksual di Dewan Rakyat hari ini dan mengadakan mekanisme untuk menangani perbuatan gangguan seksual. Satu undang-undang yang memang telah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat kita, khususnya bagi aktivis NGO dan juga wakil rakyat di Dewan Yang Mulia ini. Tuan-tuan dan Pertua, tadi saya surf internet dan atas isu gangguan seksual dan saya tertarik untuk membaca di negara jiran di seorang pegawai polis yang pegang jawatan tinggi di Myanmar dijatuhkan berpenjaraan beberapa tahun kerana beliau minta hubungan seks daripada pegawai polis wanita bawahannya sebagai pertukaran untuk promosi. Dan di Singapura, seorang lelaki dijatuhkan berpenjaraan 6 bulan kerana menghantar text message yang berbau gangguan seksual melalui WhatsApp kepada rakan sekerja wanita dan juga beliau juga meraba-raba rakan sekerja wanita itu. Kedua-dua kes tersebut menunjukkan betapa seriusnya yang negara jiran, undang-undang di negara jiran kita dalam kes berhubung dengan gangguan seksual. Tuan-tuan dan Pertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menarik perhatian adik-adik berhormat terhadap kes gangguan seksual yang berlaku di satu sekolah di Selangor yang dibongkarkan oleh seorang pelajar tingkatan 5 iaitu Ain Husniza pada April tahun 2021. Mengikut catatan Ain Husniza, guru lelaki yang mengajar subjek pendidikan kesihatan dan jasmani di sekolah menengahnya membuat jenaka di dalam kelas yang dihadiri oleh pelajar lelaki dan perempuan. Yang guru lelaki itu berkata, so nanti korang nak rogo, janganlah rogo yang bawah 18, rogolah yang atas 18. Selepas itu, guru lelaki ini juga tanya pelajar dalam kelasnya, budak lelaki kena rogo tak? Ada, tapi dorang tak report sebab sedap. Dan dia ketawa selepas bercakap. Selepas itu, guru lelaki ini teruskan jenakanya dengan berkata, sekiranya perempuan dirogo, apa yang perlu dia buat? Perempuan kena jelitlah sebab tu je dia tahu buat dan reha. Ain Husniza dan pelajar perempuan dalam kelas itu rasa terkejut dan marah bila dengar kenyataan daripada guru lelaki dalam kelas itu dan beliau pun Ain pun mendedahkan isu ini dalam media sosial TikTok dan isu ini menjadi isu yang hangat dalam media dan juga media sosial. Kenyataan guru lelaki tersebut juga telah mempengaruhi fikiran budak sekolah lelaki yang lain. Dalam satu perbincangan kumpulan di dalam WhatsApp, seorang pelajar lelaki di sekolah itu berkata, kalau aku tapak budak itu, aku rogo dia, sagat dia. Lepas tu hantar dia pergi ke toilet. Ini semua ada bukti bila saya bentangkan isu ini. Dalam kes ini, Ain Husniza pernah membuat aduan kepada kaunselor di sekolah dan guru darjahnya. Tetapi mereka tidak buat apa-apa. Dan kaunselor sekolah malah berkata bahawa memang biasa bagi lelaki untuk berjenaka demikian. Ain Husniza dan ayahnya kemudian membuat laporan polis atas kenyataan gangguan seksual yang dikeluarkan oleh guru lelaki dan pelajar sekolah yang kata ingin rogo Ain tersebut. Tetapi laporan polis mereka tidak diambil serius oleh pihak polis. Pihak polis malah berkata yang budak sekolah ini memang bawah umur dan tidak boleh diambil apa-apa tindakan. Ini menunjukkan macam mana kenyataan guru di sekolah itu boleh mempengaruhi pelajar dalam sekolah. Saya difahamkan bila Ain Husniza dan papaknya memberi keterangan kepada polis, mereka juga dikelilingi oleh beberapa anggota polis cawangan khas Special Branch. Pegawai polis menegur Ain kerana membuat TikTok yang telah mencetuskan ketidaktenteraman masyarakat. Sikap dan kenyataan para anggota polis tersebut yang langsung tidak memandang serius dan tidak bersimpati kepada aduan yang daripada seorang gadis sekolah
Tetapi mereka malah mengkritik Ain Husnisa kerana mendedahkan kenyataan guru lelakinya dan mereka menganggap ini adalah perbuatan yang salah. Selain itu, Ain Husnisa dan ibunya bila dijemput untuk berucap dalam satu webinar berkenaan kes tersebut, guru besar sekolah Ain Husnisa malah tulis komen dalam Facebooknya dengan menyela Ain Husnisa sebagai hipokrit dan anak syaitan. Selepas episod ini, guru lelaki tersebut membuat laporan polis terhadap Ain Husnisa dan malah menghantar saman malu yang menghendaki beliau bayar pampasan RM1 juta. Bila Ain buat saman balas, counter claim kita kata, terhadap guru lelaki dan pihak berkaitan di Kementerian Pendidikan, peguam di Jabatan Peguam Negara kita, dia malah mewakili guru lelaki itu dan guru besar sekolah yang telah bersara tersebut. Perwakilan peguam kerajaan hanya ditarik balik bila 76 ahli parlimen pembangkang mengeluarkan kenyataan mengkritik perbuatan Jabatan Peguam Negara yang berpihak yang mewakili guru sekolah lelaki yang membuat jenaka rogo di kelas. Tetapi Pejabat Peguam Negara sampai hari ini masih mewakili guru besar sekolah yang bersara tersebut. Kenapakah Jabatan Peguam Negara AGC mewakili guru besar yang telah bersara yang mengkritik mangsa gangguan seksual secara terbuka dalam sud peribadi counter claimnya? Ini memang tidak patut. Nabi minta rumuskan, Nabi. Okey, nak rumuskan. Tadi yang dipertua. Ahli-ahli Dewan ni, untuk maklumat ahli-ahli Dewan ni, mangsa gangguan seksual Ain Husnisa akhirnya terpaksa bertukar sekolah kerana tidak tahan tekanan dalam sekolah asalnya dan seluruh keluarganya juga terpaksa berpindah rumah ke tempat lain yang jauh daripada sekolah asalnya untuk mengelakkan gangguan dan juga keseksaan mental daripada masyarakat setempat. Tuan-tuan yang dipertua, bila Dewan Rakyat membahas undang-undang gangguan seksual ini, adalah penting bagi kita lihat kes gangguan seksual yang didedahkan oleh seorang gadis bawah umur Ain Husnisa. Dan kerana kes ini menunjukkan guru sekolah, pegawai polis dan penjawat awam secara umumnya tidak mempunyai sensitiviti jantina atau kita kata gender sensitivity. Mereka bukan sahaja tidak berpihak pada mangsa gangguan seksual, tapi malah mereka memperlekehkan aduan berkenaan gangguan seksual tersebut. Gangguan seksual yang didedahkan oleh Ain Husnisa juga menunjukkan usaha untuk meningkatkan gender sensitization haruslah dimasukkan dalam semua latihan penjawat awam. Institut latihan guru, latihan pegawai penguatkuasa sama ada di Jabatan Immigration, polis, tentera dan sebagainya. Dan segala aduan tentang gangguan seksual haruslah ditangani dengan serius oleh agensi-agensi kerajaan tersebut. Dan di sini akhirnya kita dah dengar yang apa yang berlaku pagi tadi. Saya rasa di parlimen kita juga haruslah cari satu cara. Kalau speaker tak mau buat keputusan, ambil tindakan terhadap ahli parlimen yang keluarkan kenyataan yang berbau gangguan seksual terhadap ahli berhormat yang lain, mungkin parlimen haruslah ada satu tribunal, ada tubuhkan satu mekanisme untuk mengenai isu-isu gangguan seksual yang berlaku di parlimen. Kerana apa yang berlaku di parlimen sebenarnya membayangkan apa yang berlaku di masyarakat kita, dan kalau kita tak buat betul di Dewan Rakyat ni, dan kita ni tindak tanduk kita ke semua ucapan kita ni dilihat, ditontoni oleh orang ramai dan khalayak ramai. Jadi saya rasa kalau kita nak luruskan undang-undang ni, saya rasa parlimen dan Dewan Undangan Negeri kita ini haruslah dijadikan contoh yang mana mereka yang memang menyalahi ataupun mencabuli, mengeluarkan kenyataan yang tidak hormat, yang berbau gangguan seksual ini, haruslah diambil tindakan untuk menunjukkan bahawa negara kita ini memang serius terhadap segala kes-kes gangguan seksual. Terima kasih, Mami. Sekian, terima kasih. Sebelum saya jemput